Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan selamat. Hari ini tahu tak kita nak belajar apa? Kita nak sambung semula pelajaran lepas iaitu kata adjektif. Ingat tak yang lepas kita belajar kata adjektif cara? Hari ini kita nak belajar kata adjektif yang baru pula iaitu kata adjektif perasaan. Apa objektif pembelajaran kita hari ini murid-murid? Hari ini murid-murid mesti dapat memahami dan menggunakan 4 kata adjektif perasaan dengan betul. Sebelum kita buka buku teks, mari kita tengok dulu apa maksud kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan ni terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep perasaan sebagai penyerang kata nama dan diikuti kata sendi. Untuk lebih mudah, mari kita tengok contoh kata adjektif perasaan. Okey, tengok dalam gambar yang cikgu tunjukkan ni ada 6 kata adjektif perasaan. Tengok yang pertama rindu, yang kedua segan, yang ketiga berani, yang keempat ragu, yang kelima marah dan yang keenam pilu. Baik murid-murid, mari kita cuba bina ayat berdasarkan kata adjektif perasaan dan juga gambar yang tertera. Untuk ayat yang pertama, Arif berasa rindu akan sekolah kerana sudah lama tidak berjumpa dengan rakan-rakannya. Untuk ayat kedua, Sarah bersembunyi di belakang pokok kerana dia segan dengan jiran baharunya. Untuk yang ketiga, Amran berani menyahut cabaran mendaki Gunung Ledang sehingga ke puncak. Untuk yang keempat, Teresa berasa ragu sama ada esok sekolah atau tidak. Untuk yang kelima, Raju berasa marah kerana rakannya tidak menepati janji. Untuk yang keenam, Divya berasa pilu kerana dia terkenang kampung halamannya yang jauh. Baik murid-murid, sekarang kita buka buku teks, buka surat 50. Mari kita baca bersama. Hindari laluan bahaya. Hadif dan rakan-rakannya baru pulang dari kelas tambahan dengan menunggang basikal. Hadif selalu ingat akan pesanan ibunya supaya tidak melalui kawasan yang berbahaya. Kawasan tersebut mungkin akan membawa padah kepada mereka. Contohnya, laluan yang sibuk dengan lalu lintas, jalan berlopak dan jambatan yang rosak. Setiap ibu bapa risau akan keselamatan anak mereka. Jika berlaku kemalangan, ibu bapa tentu akan berasa sedih dan kecewa. Baik, apa yang diceritakan daripada petikan ni? Dicerita macam mana Hadif dan rakan-rakannya menghadiri kelas tambahan. Kemudian mereka pulang dengan menunggang basikal. Hadif teringatlah pesan ibu dia. Ibunya ada menasihatkan supaya tak lalu kawasan yang bahaya. Macam mana kawasan yang bahaya tu? Contohnya mungkin jalan tu berlopak, banyak sangat lopak. Kalau kita langgar lopak, kita boleh terjatuh. Lagi satu, basikal kita boleh rosak. Ataupun kenderaan apa saja bila melalui lopak, lama-lama kenderaan tu akan rosak. Kemudian kalau kita lalu lintas yang sesak, yang sibuk. Contohnya seperti jalan raya yang besar ataupun terlalu banyak kenderaan atas jalan raya. Kita kena hati-hati. Sama juga kalau kita ada lalu jambatan atau titik yang rosak. Okey, kalau titik ataupun jambatan ni rosak, tak kukuh, kemungkinan kita boleh jatuh ke dalam sungai ataupun jatuh ke dalam gaung yang dalam. Jadi murid-murid, sebab tu kalau kita pergi ke satu tempat, nak pergi sekolah ke, nak balik rumah, kita kena hati-hati, elakkan daripada melalui laluan yang bahaya. Cuba sebaiknya cari laluan yang selamat. Contohnya, laluan yang khas, kalau kita naik basikal, kita kena cari laluan yang khas untuk basikal. Ataupun bila kita menaiki basikal, menunggang basikal, pastikan kita pakai topi keledar ataupun
kita punya basikal lengkap dengan brek, lengkap dengan rantai, tak rosak. Supaya sepanjang laluan kita, walaupun kita jumpa laluan yang berbahaya, sekurang-kurangnya basikal kita tidak menghadapi masalah. Okey, kenapa? Kamu kena ingat, kalau kamu cedera, kamu hilang bila melalui laluan bahaya, mendatangkan kerisauan kepada ibu bapa kamu. Jadi, kalau kita nak pergi ke mana-mana, ingat patuhi keselamatan jalan raya dan seboleh-bolehnya hindari laluan bahaya. Okey, murid-murid, perasan tak di bawah tu ada satu ruang berwarna hijau. Dia tulis di situ munci cilik. Ini pun dia menerangkan secara ringkas apa itu kata adjektif perasaan. Mari kita baca. Kata adjektif perasaan ialah kata yang menunjukkan perasaan. Contohnya seperti gembira, risau, sedih, kecewa dan bimbang. Okey, kalau kita tengok dalam petikan ni, ada perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Ada berapa? Ada 3, iaitu risau, sedih dan kecewa. Kamu boleh tengok contoh penggunaannya dalam petikan. Okey, sekarang kita nak buat pula latihan. Kamu perhatikan ada 4 bulatan dalam buku teks kamu. Jadi, apa yang kita perlu buat? Dalam 4 bulatan tu ada terdapat kata adjektif perasaan dan juga gambar. Jadi latihan kamu yang pertama pada hari ini, kamu perlu bina ayat berdasarkan 4 kata adjektif perasaan tersebut dan juga mesti berdasarkan gambar dalam buku teks. Okey, kata adjektif perasaan tu ada berapa? Ada 4 kan? Iaitu gembira, ragu, takut dan marah. Okey, berdasarkan kata adjektif perasaan tersebut dan juga mesti berdasarkan gambar. Ingat ya murid-murid, mesti berdasarkan gambar. Okey, baca arahan cikgu betul-betul. Okey, buat di dalam buku tulis pendek. Untuk latihan seterusnya, latihan kedua, jawab latihan dalam buku aktiviti hebat muka surat 30. Okey, dalam buku aktiviti hebat ni, dia merangkumi semua yang kita dah belajar minggu ni. Kata adjektif cara dan juga kata adjektif perasaan. Jadi cuba buat ya. Okey murid-murid, tahniah dan terima kasih kerana berjaya menghadiri kelas hari ini. Okey, bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey, selamat mencuba latihan. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.